Okey, jadi hari ni cikgu akan bagi kamu contoh soalan, sambung balik latihan contoh soalan yang melibatkan pendaraban dua matriks lah. Kamu boleh rujuk modul kamu muka surat 28. Dekat 28 tu soalan ketiga. Sebelum ni kita dah jawab soalan 1 dan 2. Sekarang kita nak tengok soalan 3. Okey, soalan dia dibagi kamu dalam bentuk jadual. Dia dah tunjuklah jadual ni menunjukkan markah yang diperolehi oleh Fatihah dan Nadia dalam ujian sejarah kertas 1 dan kertas 2. Jadi soalan pertama kita ni dah bagi dekat sini. A. Bentukkan dua matriks. Jadi dia suruh kita keluarkan dua matriks berdasarkan maklumat dalam jadual-jadual yang berikutlah. Jadi ingat kalau soalan matriks selalunya kalau dia suruh kita keluarkan matriks dari jadual, salin sahaja mengikut soalan, salin ikut kedudukan dia. Maksudnya 70, sebelah dia 60, bawahnya 80, sebelahnya 65. Kamu pun keluarkan jadual untuk soalan A. Keluarkan kita punya matriks kita yang pertama 70, 60, yang kedua 80, yang terakhir 65. Dapat satu matriks. Soalan kita minta 2. Jadi cari lagi satu jadual yang ada, iaitu yang bawah ni. Letakkan saja di sebelah dia. Dapatlah matriks kedua 0.4 dan 0.6. Okey, siap soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua disuruh kita hitung markah sejarah Fatihah dan Nadia. Jadi markah dia ini kertas 1, ini kertas 2. Jadual kedua dia bagi kita punya pemberat. Jadi sebenarnya kita gunakan konsep darab, iaitu baris kita darabkan dengan laju. Jadi keluarkan kamu punya persamaan. 70, 60, 80, 65. Kamu darabkan dengan 0.4 dan 0.6 lah. Ini kita letak koma nak bezakan. Ini matriks pertama, ini matriks kedua. Soalan kedua baru kita darabkan dia lah. Jadi boleh cikgu letakkan sedikit garisan untuk membezakan. Jadi untuk membuatkan darab dua matriks, cikgu selalu gunakan jadual kotak ni lah. Kotak ini salin saja dia punya nilai mengikut soalan. 70, 60, 80, 65. Yang atas pun salin mengikut kedudukan dia 0.4, 0.6. Okey, jadi kita dah dapat soalan ni. Kita dah salin di dalam bentuk kotak. Ingat, letakkan partition pada mana-mana ruang yang ada baris ataupun laju yang berbeza. Jadi kalau untuk yang bawah ni nampak ni ada beza 70, 60 dengan 80, 65 kita boleh asingkan dia dalam satu garisan lah. Jadi bila kita dah asingkan garisan, kalau dekat bahagian laju ada laju yang berbeza pun kita letakkan partition. Tapi untuk soalan ni tak ada, kekalkan. Jadi berapa nilai kita perlu cari? Hanya 2 lah. 1, 2. Jadi macam ni nak cari nilainya? Ingat sebelum ni cikgu dah ajar. Darabkan dia menyilang lah mengikut pasangan dia. Jadi 70 kamu akan darabkan dengan 0.4. Darab. Antara dua nombor dalam satu kawasan yang berbeza, satu kotak yang berbeza, kita perlu tambahlah. Jadi 70 darab dengan 0.4. Kamu perlu tambahkan dengan 60 darab dengan 0.6. Jadi kita akan cari dekat situ. Sama juga dengan barisan yang kedua. 80 kita perlu darabkan dengan 0.4. Jadi 80 darab 0.4. Kita akan tambahkan dengan nilai markah dia darabkan dengan pemberat. Jadi 65 darab dengan 0.6. Dapatlah kita punya jawapan kat situ. Kalau kamu kira, dia akan dapat 64 dan juga 71. Jadi ingat, jawapan akhir mesti keluarkan dia dalam bentuk matriks. Salin sahaja mengikut kedudukan kotak kita. 64, 71. Dapatlah kita punya jawapan. Jadi, markah bagi Fatihah adalah markah bagi Fatihah yang atas lah. Sebab nama dia dekat atas tadi. Jadi, Fatihah 64. Nadia 71. Dapatlah jawapan kita. Okey, jadi soalan seterusnya, kalau kamu tengok muka surat 29, dekat situ dia dah bagi dekat kamu. Jadi sebelum ni kita dah faham konsep mendarab dua matriks. Jadi bila dah faham, dia akan keluarlah algebra dalam
mana-mana tempat dia lah. Algebra ni maksudnya dia boleh jadi apa-apa huruf lah. Dia boleh jadi P, K, X dan sebagainya. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Caranya masih sama walaupun dia ada huruf. Jadi keluarkan, ingat ini. Maksud dekat sini, matriks yang pertama darab matriks kedua. Jawapannya yang belakang ni. Jadi apa kita perlu buat? Cari dulu jawapan untuk pendaraban dua matriks ni. Comparekan dengan jawapan yang dah diberi. Jadi caranya sama. Keluarkan kita punya kotak tadi. Salin matriks pertama di bawah. Negatif P3. Yang kedua letak di atas. 4P. 1 dan 3. Jadi bila kita dah ada macam tu, keluarkan kita punya partition lah. Jadi kalau ada baris yang berbeza di bawah, letakkan garis. Tapi ni tak ada. Kalau ni ada lajur yang berbeza, kita letakkan garis lah. Jadi nampak tak kita ada berapa jawapan yang kita perlu cari? 1 dan 2 kotak kita. Okey, jadi caranya sama juga seperti tadi. Darabkan pasangan dia. Jadi negatif P darabkan dengan 4. Untuk kotak yang pertama ni, persilangan dia pada baris 1, lajur 1. Jadi nombor depan dengan depan. Negatif P darab 4, negatif 4P tambah 3 darab dengan P, 3P. Jadi biarkan kat situ dulu. Sama dengan, nanti kita kira. Okay, yang kedua pula sama juga. Baris 1, lajur 2. Jadi darab dia, negatif P darab dengan 1, negatif P tambah 3 darab dengan 3, 9. Jadi kat situ kita dah dapat kita punya jawapan lah untuk matriks hasil darab dia. Jadi kita pun keluarkan. Negatif 4P tambah 3P. Negatif 4 tambah 3. Negatif 1 lah. Jadi 1 tak perlu tulis pun tak apa. Negatif P. Negatif P tambah 9. Ingat, huruf dengan nombor tak boleh gabung. Jadi kalau tak boleh gabung, salin sahaja semula. Negatif P tambah 9. Sama dengan negatif 2. 7. Itu maksud cikgu tadi. Bila kita dah cari hasil darab, dapat jawapan dia, kita compare balik dengan jawapan asal yang dia dah bagi dalam soalan lah. Okay, jadi kamu boleh, kalau dekat sini kita ada dua pilihan lah. Kamu boleh guna persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Mana-mana pun boleh, jawapan dia akan dapat hasil yang sama lah. Jadi contoh cikgu guna yang pertama, negatif P sama dengan negatif 2. Jadi ingat soalan kita hanya nakkan nilai P sahaja. Jadi P apa kita perlu buat? Kita boleh tukar tempat dia. Negatif P ni kita nak positifkan dia, pindah pergi sebelah. Negatif akan jadi positif. Sama juga dengan negatif 2. Bila P dah pindah sini, dia kena pergi sebelah lah. Jadi negatif 2 pindah pula sebelah sini, dia akan jadi positif juga. Jadi jawapan kita akan jadi 2 sama dengan P lah. Kita tukar tempat dia. Dapatlah jawapan akhir kita, P sama dengan 2. Kalau kawan kamu tak nak guna nilai P yang pertama, dia boleh guna nilai P yang kedua. Negatif P tambah 9 sama dengan 7. Jadi ingat, P kita perlu positif. Jadi kita pun tukar tempat dia dengan 7. Negatif P pergi belakang jadi positif. 7 yang positif pergi belakang akan jadi negatif. Jadi 9 kekalkan di depan, tolak dengan 7 yang bawa di belakang, sama dengan P. Jadi jawapan akhir kita 9 tolak 7, 2. Jadi jawapan dia masih sama. Mana-mana persamaan yang kamu guna pun jawapan dia akan dapat sama. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, dekat atas ni B, 1B, 2K, 3K. Kamu perlu darabkan dengan 27 sama dengan 10. Kamu pun keluarkan kamu punya jadual. 2K darab dengan 3, 2K darab 2K, 3K sebelah-sebelah, 2 dengan 7 atas bawah. Jadi adakah dia ada garis, baris dan juga lajur yang berbeza? Tiada. Jadi nilai yang perlu dicari hanya 1. Jadi kamu perlu carilah 2K darab dengan 2, 4K tambah 3K darab dengan 7, 21K. Dapatlah persamaan kita 25K. Jadi ingat, jawapan hasil darab kita sama dengan 10. Jadi 25K sama dengan 10. Jadi kalau kita nak K saja, ingat gabungan nombor dan huruf adalah darab. Pindah belakang dia akan jadi bahagilah 10 per dengan 25. Dapatlah jawapan akhir kita 2 per 5. Macam tu. Dah siap kita punya 1B. Jadi 1B yang kedua, dia tersalah sebenarnya C tu dekat bawah dia.
Soalan ini kamu tak perlu buat sebab dia tak valid kerana nilai X yang kita dapat untuk persamaan yang berbeza adalah berbeza nilai dia. Sepatutnya walaupun kita gunakan persamaan yang lain macam soalan 1A ni, P dia akan dapat nilai yang sama. Tapi kalau soalan 1C ni kamu cuba, X dia akan dapat nilai yang berbeza. Jadi soalan C tak valid lah dalam kamu punya modul. Okay, jadi untuk soalan nombor 2 ni, kamu boleh cuba jawablah untuk cari nilai H dan juga nilai K. Itu je untuk penyelesaian melibatkan pendaraban geometri.